Oren. No.
Wan. 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 Wan, Cik Wan. Di sini terus pakai mic tu macam teruk terawih. Boleh? Try tu. Lagi je lah. Ayah, meh duduk kat depan. Meh kat depan. Ni memang ruang untuk ayah minggu pertama. Minggu yang kedua tak apa, duduk kat sana ke boleh. Minggu pertama meh duduk kat depan pentas. Meh lah dapat sikit. Tak ada apa pun Ustaz Ali ni. Dapat. Lagi bagus dalam majlis ni. Dapat. Asap ni masuk hidung tak batal puasa. Tapi kalau isap rokok batal bang. Yang salah faham. Dia sebab asap juga kan. Takut nanti diorang takut tak faham. Tadi dah itu dah. Subhanallah. Tak ada. Yang ini tak keluar kau kenapa? Ingatkan nak pakai yang luar ni. Subhanallah. Subhanallah. Boleh. Saya duduk untuk saya satu untuk saya. Oh. Macam-macam nak bayar. Subhanallah. Cikgu kita pakai tak? Saya tak tengok. Subhanallah. Mari kita doa maulid. Angkat tangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا
واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات وأصلها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, pertemuan minggu pertama seperti mana dalam jadual kita, alhamdulillah kita bersua. Semoga insya-Allah pertemuan kita dan perpisahan kita pada hari ini diredai dan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir kita akan meninggalkan fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Malam ini kita akan masuk fasa yang ketiga yang merupakan fasa yang akhir yang disebutkan pembebasan daripada azab neraka Allah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Rasulullah berbicara awal Ramadan itu merupakan rahmat, pertengahannya adalah keampunan dan hujungnya adalah pembebasan daripada api neraka Allah. Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah adalah orang-orang yang terlebih awal mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang mendapatkan pembebasan daripada azab neraka Allah, iaitu di fasa yang ketiga, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan
rahmat di permulaan, keampunan di pertengahan, maka orang itu layak untuk mendapatkan pembebasan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan pembebasan daripada azab neraka Allah adalah orang-orang yang mana sepanjang Ramadan mereka tidak melakukan dosa, besar ataupun yang kecil. Ana khasmun bari'un min Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan adalah orang-orang yang mana mereka berpuasa tetapi tetap mengerjakan maksiat. Mereka berpuasa tetapi masih kekal melakukan dosa. Satu, dosa-dosa besar kita tak buat. Zina, na'udzubillah. Merompak, na'udzubillah. Kita menzalimi orang, na'udzubillah. Tetapi ada maksiat-maksiat yang berkait dengan batin, yang sering saya ulangkan sebelum ini. 20 hari Ramadan, hari-hari ini yang ke-20 ni, siapa yang dah bebaskan daripada hatinya sifat dendam dengan kawan-kawan? Siapa yang dah bebaskan hatinya daripada permusuhan? Baik permusuhan itu di kalangan keluarga, ataupun permusuhan itu di antara jiran, atau permusuhan itu di kalangan umat muslimin. Siapa yang 20 Ramadan hatinya sudah bebas daripada iri, bebas daripada dengki, bebas daripada menghina, bebas daripada menzalimi, bebas daripada memandang orang lain rendah, bebas merasakan dirinya adalah lebih baik. Yang ni yang dikatakan sebagai maksiat batin. Kalau maksiat-maksiat ini kita kekalkan dalam hati kita, tetap kita akan dimusuhi Ramadan kelak di alam mahsyar. Sebab itu Ramadan datang kepada kita bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi dia membawa sebuah madrasah tarbiyah menyucikan jiwa kita. Oleh itu kalau kita tinggalkan Ramadan, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi masih lagi tertinggal di dalam hati kita, na'udzubillah min dzalik. Bimbang kita tak mendapat rahmat, kita tidak dapat keampunan, dan kita tidak mendapat pembebasan dalam neraka Allah. Yang ini kita kena usahakan bersama. Memang susah. Memang susah. Tengok orang lain lebih iri hati, tengok orang kurang, kita sebut alhamdulillah, tak ada sifat membantu. Bermacam ragam pola kehidupan kita ini semua berjalan mengikut nafsu dan kehendak rakus tamak kita dalam kehidupan dunia ini. Yang ini sebab Ramadan tu datang. Itu kata Syekh Zainuddin MZ. Beliau mengatakan 30 hari dalam satu tahun datang kepada kita untuk membentukkan jiwa kita 11 bulan yang akan datang. Hebatnya Allah mampu menjadikan 30 hari ini dengan bermacam aneka hidangan daripada spiritual rohaniyah ini cover 11 bulan. Kalau kita dapat kendalikan rohaniyah kita, tentu kita akan dapat kendalikan kita punya zahir kita. Berjaya kita sukses dunia akhirat, 11 bulan akan jadi Ramadan kepada kita.
Itu sebab Ramadan datang. Mukaffiratun lima bainahunna majtinibatil kabair. Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun lepas, datang Ramadan pada tahun ini. Di antara Ramadan dengan Ramadan ini, kata Allah, dihapuskan seluruh dosa selagi mana kamu tidak terjebak dengan dosa besar. Maknanya dosa kecil ni Allah habiskan, Allah hapuskan semua. Ini kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan ganjaran pahala tersebut, jaminan tersebut, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada dosa yang besar maupun yang kecil, yang luar ataupun yang batin. Ulama-ulama soleh, mereka ni anggapkan dosa diibaratkan seperti mana mereka duduk di tepi gunung, di bawah gunung. Gunung besar, mereka duduk di bawah. Mereka bayangkan bagaimana kalau gunung tu himpap dorang. Begitulah mereka merasakan ketika mereka melakukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa kecil. Begitulah. Itu sebab para ulama rasa takut, orang soleh rasa bimbang nak buat dosa, takut nak buat dosa. Kalau boleh dalam sepanjang hidup mereka, satu pun jangan buat dosa. Kita ni keliru. Bila hari perkahwinan anak-anak kita, kita bercakap dengan bini kita. Kadang bini kita cakap dengan kita, "Alah bang, ini kan seumur hidup sekali. Nak adakan kelamin, bermakeup, tayangkan muka anak di depan khalayak." Orang seboleh-boleh jangan buat dosa seumur hidup walaupun sekali. Jangan. Yang kita ni tak apalah, biar sekali saja. Yang dia tak tahu yang sekali itu dosa besar, dia akan berjangkit dengan dosa yang lain. Akan datang titik hitam dalam hati kita. Itu kata para ulama, jatuh saja satu titik hitam dalam hati kita, mudah akan terpancar, akan terbentuk titik hitam yang lain. Sejauh yang boleh, kita usaha untuk menjauhkan dosa dan maksiat dalam kehidupan kita. Sebagai seorang suami, tengok baik-baik isteri kamu. Kamu sebagai seorang ibu, perhatikan baik anak-anak gadis kamu, anak remaja kamu. Ketika mereka keluar, tengok pakaian mereka. Mereka keluar dengan siapa mereka berteman. Di malam hari beribadat ke tidak? Waktu sembahyang dijaga ke tidak? Ini semua harus diambil perhatian. Sebab di bawah tanggungjawab dan juga di bawah prihatin kita. Itu sebab kita nak bayar zakat. Ini wang zakat sebagai ganti daripada beras yang wajib di atas diriku dan juga di atas tanggunganku. Orang-orang yang kita tanggung itu bukan hanya sekadar untuk zakat, tetapi dalam soal pakaian, dalam soal solat, dalam soal bangun malam, dalam soal aurat, dalam soal pemakanan, dalam soal semua dalam kehidupan yang tertakluk dengan hukum hakam Islam, maka kita wajib untuk mengambil titik berat dalam soal itu. Diri kita sebagai seorang suami pun besok di depan Allah belum tentu lepas. Dia datang lagi dengan isteri, lagi kita berat. Dia datang lagi dengan anak, lagi berat. Datang lagi dengan cucu, lagi berat. Oleh itu, bila kita menjadi seorang pemimpin, suami dan ayah, didik diri kita baik-baik, bentuk isteri kita baik-baik, dan anak kita baik-baik. InsyaAllah zuriat yang keluar daripada rahim isteri kita, InsyaAllah akan meneruskan perjuangan generasi yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tidak? Yang ini yang perlu kita kena perhatikan supaya Ramadan yang tidak lama akan pergi, 10 hari lagi, jangan kita diuji dengan bersukaria di hujung Ramadan ini. Saat-saat inilah kita akan diuji yang sangat genting. Sibuk dengan baju raya, nak buat kuih raya, yang berniaga terus berniaga, dan itu bermacam-macam. Syaitan akan kacau kita di hujung-hujung ini.
Nampak? Kalau kita kalah, berarti berjaya dia untuk lawan kita. Bukan syaitan kena ikat dia, Ustaz. Syaitan bukan dah kena ikat ke? Malam ada orang call saya, Ustaz, anak dia kena gangguan, anak perempuan dia kena gangguan Syria. Benda tu cakap dengan anak dia, dia cakap, budak ni bercakap dengan ibu dia. Dia kata, ibu, dia kata tunggu hari akan datang satu ujian yang lebih besar dekat keluarga kita. Dekat siapa? Dia kata dekat kakak dia. Maknanya dia tengah kena, dia bagi tahu kakak dia nanti akan diuji. Dia tanya dengan saya, betul ke Ustaz? Benda ni Ustaz, saya tahu jin kena ikat dalam bulan Ramadan. Okey, jin kena ikat dalam bulan Ramadan. Kita ni tak faham hadis. Kita ni tak memahami. Bila tak mengaji, jadi macam itulah. Bila Ramadan masuk je, kita dok faham ikat syaitan ni kena ikat macam kena gari lah, pergi yang masuk penjara tu. Kena ikat, kena tambat dekat pokok. Pintu syurga tu yang kita faham terbuka, daripada tu tutup, terbuka. Yang pintu neraka yang terbuka jadi tutup, semua tertutup. Bukan begitu. Faham? Ini bahasa simbol. Rasulullah ajarkan kepada kita, bila Ramadan datang dengan kelebihan, dengan ganjaran yang berganda-ganda, bila semua umat Islam, umat Rasulullah melakukan ibadah, melakukan sedekah, melakukan qiyamul lail, melakukan baca Al-Quran, melakukan segala ketaatan bentuk ibadah yang dilakukan itu, syaitan ini tidak ada ruang untuk mengganggu dan dia rasa dirinya terikat. Bukan dia ambil tali rapi ada ikat-ikat gitu. Bila umat Islam semuanya berbondong-bondong melakukan kebaikan, secara tak langsung ruang pintu syurga itu mudah terbuka dan pintu neraka akan tertutup baginya. Sebab apa? Ruang kebaikan dah dibuka untuk dia, ruang kejahatan dia stop. Okey, saya tanya, ada orang dalam bulan Ramadan ni dia tak puasa, sembahyang 5 waktu pun tidak, lepas tu dia buat maksiat, tapi di Islam pintu neraka tutup tak untuk dia, pintu syurga terbuka tak untuk dia. Nampak tidak? Itu sebab dalam bulan Ramadan ni masih ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahamnya begitu. Bila kita dah sibuk, cubalah kita ramai-ramai sembahyang tarawih, mengaji, sedekah, berzikir, bantu orang. Pintu syurga terbuka untuk kita. Pintu neraka secara automatik akan tertutup untuk kita. Syaitan nak ganggu kita tak boleh, sebab kita dah ke situ. Dia rasa tergerip, terikat jiwa dia. Geram je dia. Contoh, kita bangun daripada tidur, kita masih tidur tu, syaitan ikat kita dengan 3 ikatan. Anak-anak Abi semua, syaitan ikat kita dengan 3 ikatan. Masih kita tidur, 3 ikatan. Kita nak buka 3 ikatan ini dengan 3 amalan. Faham? 1, bila kita bangun saja daripada tidur, kita menyebut nama Allah. Apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 ikatan, terbuka 1 ikatan. Amalan yang kedua, kita ambil wudu. Terbuka lagi 1 ikatan, tinggal lagi 1. Kita bangun sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat wudu, apa pun jenis sembahyang, lepas 3 ikatan itu. Dia rasa apa? Dia rasa sangat duka cita dan dia menangis di atas pelepasan kita ini. Nampak tidak? Itu yang tidur-tidur tu masih kenikat dah tu. Yang tu anak siapa tak tahu. Yang tu kenikat lagi. Siapa tak faham kuat ikatan dia tu. Yang bapak-bapak ni pun ada kenikat lagi.
Ada yang tunduk aja. Malam kena ikat, pagi kena ikat, nanti zuhur pun kena ikat. Kena ikat aja. Apa ni kita kena ikat aja? Apa cerita? Allah Akbar, bangunlah. Pagi tadi saya dah keluar 3.30 dah. Ada qiyamul dekat puncak alam. 3.30 keluar. Nak tidur malam pun takut. Bukan takut apa, takut tak lepas. Nanti bangun-bangun 4.30. Qiyamulnya pukul 4. Qiyamulnya pukul 4. Kita bangun 4.30. Sampai sana dah pukul 5. Pukul 5 dah habis qiyamul lail, orang nak mula sahur dah. Tak tidur dah kita. 3.30 tolak. Sampai pukul 4 dia buat qiyamul lail. Habis pukul 5 sahur sampai waktu subuh, sambung kuliah subuh dekat puncak alam. Lepas tu duduklah mencongok untuk terima wakaf daripada orang. Duduk tadi terima wakaf tadi 1 jam, hampir 1 jam setengah. Dalam 1 jam setengah tadi kita dapat kutipan zakat, kutipan wakaf sebanyak 13,000 lebih. Mak bapak 5 bulan satu buku susah nak habis. Hello. Banyak je nak pakai duit, tapi alhamdulillah rezeki Allah bagi. Rezeki Allah bagi. Subhanallah, luar biasa. Itulah. Sampai sambung balik teruskan kuliah duha. Mudah-mudahan insya-Allah Allah redai dan Allah rahmati kita semua. Insya-Allah, Allahumma amin. Baik. Bila masuk hujung Ramadan yang disebutkan fasa akhir pembebasan daripada azab neraka Allah, ada 2 amalan besar yang Rasulullah pesan kepada kita. Pertama, amalan al-i'tikaf. Yang kedua, amalan qiyamul lail. Amalan qiyamul lail inilah tujuan Rasulullah suruh hidupkan malam dengan amalan i'tikaf. 2 amalan ini sekiranya kalau kita lakukan, insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Kebiasaannya orang yang dapat Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang hidupkan malam dengan ketaatan dan kebaikan. Kalau dia hidup berjaga malam tengok televisyen, hidupkan malam tengokkan handphone, orang itu tak dapat Lailatul Qadar. Daripada seawal maghrib sampailah azan fajar, ini tempoh masa Lailatul Qadar akan turun kepada kamu. Jadi 2 amalan ini yang besar Rasulullah sangat-sangat pesan kepada kita, lakukanlah, bersungguh-sungguhlah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ishtahidu fi ashril awakhir. Bersungguh-sungguhlah kamu, kata Rasulullah, pada 10 yang akhir. Rasulullah tak pilih hari ganjil, tetapi Rasulullah pilih 10 hari terus sampai ke hari yang ke-30. Macam kita ni hari tanya dengan rumah dulu, yang ni malam genap ke malam ganjil? Malam genap lah. Okey lah, tidurlah sampai ke subuh. Tak ada i'tikaf, tak ada qiyamul lail. Yang kali kalau suami tanya begitu, sebut 10 hari tu hari ganjil terus. Malam nani pang ganjil bang, malam esok ganjil lah bang, saya rasa malam genap, sebut je ganjil, nanti dia rajin lah dia. Masjid sekarang tutup. Tutup masjid sekarang ni, bukan dia tutup pintu dalam, mungkin dia tutup lah yang kat luar beranda tu, pergilah jalan i'tikaf kat situ. Ke pintu pagar depan pun kena tutup juga. Astaghfirullahalazim. Ada security lagi, mungkin masjid abang juga. Puncak alam. Ya Allah ya Rabbi. Itu sebahagian masjid begitulah. Tapi kalau kita rajin, kalau kita ni cintakan qiyamul lail dan dapatkan i'tikaf, sebab i'tikaf ni dapat hanya di masjid. Di Serau tak jadi i'tikaf. Carilah kat mana-mana masjid kalau kita rajin. Ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kan, sampai puluhan kilometer dia sanggup naik kereta, naik motor hanya nak dapatkan pahala i'tikaf pada 10 hari yang akhir. Boleh asingkan diri kita sungguh-sungguh. Kalau rasa susah juga, buat kat rumah. Bagi tahu dengan bini, dia kata, sayang, malam ni kita berpisah sekejap. Bukan saya ceraikan kamu, tidak. Tapi kita berpisah dalam beberapa jam sahaja. Saya nak duduk atas sejadah. Tengok tak lama lagi sejadah, nanti bini kita ambil sejadah, dia duduk kat tepi kita. Nampak tidak? 2 amalan ini jangan kita tinggalkan.
Saya cakap untuk diri saya terutamanya supaya Allah berikan kekuatan pada saya dan anak-anak semua. Supaya kita kuat, kita hebat. Di hujung Ramadan kita akan diuji, kita akan diancam, kita akan dibisik dengan syaitan dan iblis yang lebih besar-besar ni. Di hujung kadang-kadang kita lemah. Saat bila kita lemah, kita bangun. Bila mana kita dibisik-bisik, jadi malas apa semua, cakaplah syaitan iblis. Moga kita terus kuat sampai hujung Ramadan. Moga Ramadan kita ini ditentukan di hujungnya, bukan di awal, di pertengahan. Di hujung kita akan jadi hebat. Ada orang awal dia kuat, pertengahan dia kuat tapi hujung lemah. Tapi tak mungkin awal orang itu tak kuat, pertengahan tak kuat tetapi hujung kuat. Mana boleh macam tu? Selalunya mesti di awal dia hebat, tengah dia hebat, luar di hujung pun dia luar biasa. Oleh itu, saya mengajak untuk sama-sama kita hidupkan malam 10 hari yang terakhir bermula pada malam ini. Tak kiralah mana pun tempat, yang penting kita asingkan diri, kita gunakan seketika masa, waktu untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan sajadah, sujudkan, menghadapkan tangan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, panggil nama Allah, 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 Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling kita dihormati. Nama kalimat Allah yang paling mulia. Nabi sebut, barang siapa yang menyebut kalimat Allah 4 kali, maka kamu minta, nescaya Allah akan kabulkan. Sebab ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah turun kat langit dulu, dia tengok ada tak hamba-hambanya yang minta ampun, aku akan ampunkan. Ada tak yang minta supaya hutangnya diselesaikan, aku akan mudahkan. Adakah yang sakit, aku akan sihatkan. Ada tak masalah, aku akan selesaikan. Sampai ke langit dunia diberikan perhatian kepada kita. Nampak? Oleh itu bersungguh-sungguh untuk mendirikan Qiyamul Lail, hari yang ganjil dan juga hari yang genap. Kerana Qiyamul Lail ini adalah amalan orang-orang salihin terdahulu. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Dirikanlah solat malam, kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah perbuatan amalan orang-orang soleh yang terdahulu. Ada apa dalam Qiyamul Lail? Satu, wa qurbatun ilallahi ta'ala, akan mendekatkan diri kamu kepada Allah. Dua, wa manhatun anil ithim, menghapuskan segala dosa-dosa kamu. Tiga, wa mukaffiratun lissayiat, menghapuskan segala keburukan dan kejahatan yang pernah kamu lakukan itu, maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, Allah akan menjadikan penyembuh bagi orang yang sakit. Subhanallah. Sebenarnya rawatan sakit apa sajalah Nabi janjikan dalam solat tahajud. Ni hadis ni. Kamu ada sakit apa? Kamu ada sakit apa? Apa sajalah. Isteri kamu runsing dengan laki kamu. Suami runsing dengan isteri. Ada masalah. Ini soal kita punya kesihatan kita. Masalah demam, masalah pening kepala, masalah apa saja, kamu bermunajat dengan Allah di waktu malam. Ini hadis Rasulullah. Kamu buat dengan penuh yakin, penuh jujur daripada hati yang dalam. Kamu minta dengan penuh harapan, Allah akan kabulkan. Engkau datang dalam keadaan sakit, sebelum salam engkau diberikan kesihatan, sembuh, insya-Allah. Nampak tidak? Oleh itu Qiyamul Lail ini bukan hanya sekadar mendekatkan diri dengan Allah, tetapi dia mampu menyembuhkan anggota-anggota ataupun tubuh badan yang sakit. Oleh itu kalau kita sakit, ibu-ibu dan ayah-ayah dan semua anak-anak, tempat mengadunya adalah kepada Allah. Cuba kita buat, insya-Allah kita akan sihat. Itu sebab di Tarim, kenapa klinik dan hospital tak ramai orang masuk? Kerana mereka menjadikan Qiyamul Lail ini sebagai kefarduan dalam harian mereka. Itu kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan semayang malam, berarti dia telah menghidupkan, telah mengamalkan amalan para Nabi. Sebelum datang semayang 5 waktu ini, ayah-ayah dan ibu-ibu, Rasulullah telah difardukan atas dirinya dan juga atas nabi-nabi yang lain dengan semayang Qiyamul Lail. Itu dikatakan tadi, da'bus salihin qablakum. Jadi Nabi dulu
sebelum sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Nabi sembahyang apa? Solat malam. Diceritakan dalam hadis, Nabi tak pernah tinggal semenjak di kewajipan sampai Rasulullah wafat. Sama ada Rasulullah di tempat ataupun Rasulullah di dalam perjalanan, Rasulullah tak pernah tinggal. Kata Habib Salim Syatiri yang digelarkan sebagai Sultanul Ilim, beliau dah wafat. Subhanallah, saya sempat jumpa dengan beliau, dapat bersalaman dengan beliau, dapat bertatap muka dengan beliau, dapat belajar dengan beliau, dan beliau adalah guru kami juga, sangat alim yang luar biasa. Kealiman beliau ini sudah dijangka, sudah dinampak, sudah dikasyaf oleh abah beliau, iaitu Habib Abdullah Syatiri. Akan lahir daripada keturunan kandungku, daripada keturunanku, kata Habib Abdullah Syatiri, ada namanya adalah Salim, dan dia akan menjadi sultan ulama. Dia akan menjadi sultan para ulama, dan ilmu di seperti lautan. Allah takdirkan jadi kepada Habib Salim Syatiri. Ya Allah ya Rabbi. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu lihat mana-mana pelajar ataupun penuntut ilmu yang tak mendirikan sembahyang malam, solat tahajud, dia bukan penuntut ilmu yang sebenarnya. Maknanya penuntut ilmu dia menjadikan kewajipan solat sembahyang malam ini sebagai kefarduan. Tak boleh tinggal. Syekh Muhammad Zan yang selalu pernah datang dekat kita sini dulu, sempat daripada Melaka, kalau dia tinggal solat tahajud saja, dia akan ganti dendakan dia sembahyang solat duha 8 rakaat. 8 rakaat. Ada sebahagian pada ulama gantikan dengan puasa seharian. Ada sebahagian pada ulama gantikan tak keluar rumah sampai zuhur. Ya Allah, sedalam apa mereka melihat qiyamul lail ini, saudara? Itulah waktu komunikasi direct dengan Allah tanpa ada tabir dan hijab. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku hidup di dalam dunia ni atas sebab 3 perkara je. Kalau bukan 3 perkara ni, aku tak ingin hidup dalam dunia ni. Yang pertama, aku inginkan aku memiliki sebuah kenderaan kuda yang bagus, dan aku akan gunakan untuk perjuangan agama Allah. Kuda kalau diguna pada zaman Nabi sendiri ke sahabat, itu level orang-orang kaya lah. Kereta apa sekarang yang lambang kuda bang? Ayam Mukris. Ayam Mukris, kereta apa yang lambang kuda? Oh, tahu juga lah. Adalah orang kata kereta juga dalam kepala tu kan, lambang kuda. Itu ni kenderaan. Kalau itulah diumpamakan kenderaan Sayyidina Umar. Maknanya mereka peroleh nikmat kenderaan semewah apapun, mission, tujuan kegunaan itu untuk ke mana? Untuk agama Allah. Yang ni yang kita nak belajar ni. Sejarah bagaimana mereka menggunakan kenderaan mereka apa sahajalah. Mereka takkan untuk agama, apa sahaja hujungnya adalah Allah. Yang kedua, aku ingin hidup di dalam dunia ini, sebab yang kedua adalah untuk berqiyamul lail. Sebabnya apa? Sebab di situ ada rasa manis dan rasa bertuhan dengan Allah. Itu kata Sayyidina Umar, hidup aku ni aku bagikan 2. Siang hari aku gunakan untuk rakyat, malam hari aku gunakan untuk Allah. Subhanallah. Sayyidina Umar, seorang sahabat yang bernama Sayyidina Osman bin Al-As, bukan Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Al-As, beliau pernah bernikah dengan bekas isteri ataupun janda Sayyidina Umar Al-Khattab.
Beliau mengatakan apa? Aku bernikah dengan bekas isteri Sayyidina Umar Al-Khattab bukan kerana rupanya, bukan kerana hartanya, tetapi aku ingin tahu. Allah, indahnya sahabat ini, ya Allah ya Rabbi. Tu kalau nak menikah tanya dulu macam ni bang. Jangan kau dia. Orang rumah kalau bini nak nikah, laki nak nikah lagi, kena bagi alasan kukuh macam ni. Dia tanya apa? Aku bernikah dengan bekas isteri Sayyidina Umar. Aku ingin tahu apakah amalan Sayyidina Umar di waktu malam. Itu saja. Setelah aku ijab kabul dengan bekas isteri beliau, aku tanya kepada bekas isteri Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Umar di waktu malam. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Indahnya akhlak kelakuan batiniyah mereka dengan Tuhan Allah. Apa kata beliau? Sayyidina Uthman bin Al-As, beliau mengatakan, apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab? Isteri ini menjawab apa? Bekas isteri Sayyidina Umar yang sudah menjadi isteri beliau, beliau mengata apa? Kebiasaan Sayyidina Umar di waktu malam, dia akan mengejutkan kami untuk bangun solat tahajud. Bahkan, wah ini tak ada air, lupa. Saya nak buat contoh. Bahkan dia kata, Sayyidina Umar bila kami tidur dengan anak-anak, dia akan ambil satu baldi, dia letakkan ke atas kepala kami. Tujuannya apa? Bila sampai waktu kena bangun, dia ambil air, dia akan renjih pada muka kami. Allahu Akbar. Ini bekas isteri Sayyidina Umar cerita perbuatan Sayyidina Umar ketika menjadi isteri. Ini takjub dan rasa kagum Sayyidina Uthman bin Al-As tentang amalan dan juga wibawa rohaniyah Sayyidina Umar Al-Khattab, rasa bertuhan dengan Allah di waktu malam. Itu sunnah bang. Ayah-ayah, kita diizinkan oleh Islam, diizinkan oleh Rasulullah untuk percikkan air kepada muka isteri-isteri kita. Isteri kita boleh. Isteri pula boleh percikkan air kepada muka suami untuk bangunkan solat tahajud. Ustaz, saya dah percik tak bangun-bangun, siram. Saya siram pun tak bangun, ambil water jet, tembak je pergi habis. Kalau tak bangun juga, itu confirm, ambil Yasin baca. Itu dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maknanya Nabi ambil perhatian sampai begitu kepada umatnya, supaya kalau suami bangun, jangan lupakan isteri. Isteri bangun, jangan lupakan suami. Dan juga jangan lupakan pada anak-anak yang lain. Subhanallah. Islam, kenapa ayang ni? Kenapa kita dibolehkan menyiram? Kita tak boleh tampar muka, betul tidak? Tak boleh tampar muka isteri. Isteri boleh tak tampar muka suami? Yang ni tak ada hadis. Boleh? Abang, jawab abang. Tak boleh juga. Suami tak boleh tampar muka isteri, sebaliknya isteri pun tak boleh tampar muka adik-beradik siapa pun tak boleh tampar muka sesiapa, kerana muka adalah tempat yang paling mulia dan ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh kita menyiramkan air di muka. Sebab apa? Kerana muka ini adalah tempat, ini cerita pasal air. Kerana muka ini adalah tempat yang mana mudah untuk kita terperanjat bangun. Tak percaya, cuba buat malam ni. Cuba kita test dulu. Bang, Abang Suhaidi, malam ni pukul 3 pagi, percikkan kat kaki bini dulu. Kaki bukan muka tau, percik kaki dia. Tak bangun je, ambil percik kat muka dia. Sekali confirm dia bangun. Mesti bangunnya. Itu sebab digunakan muka, supaya kita mudah bangun. Kalau nak lembut sikit, ambil air, sapukan wajah dia, panggil nama. Itu sebab bila kita tidur, roh keluar, adab kita mengejut isteri, anak-anak dan siapa sahaja. Adab dia, yang pertama pegang kaki.
pegang kaki. Bukan main tepuk-tepuk. Bangun, terkejut roh dia masuk tu. Memang terkejut. Itu kadang-kadang dia terperanjat. Ini adab Rasulullah ni. Pegang kaki, panggil nama dia. Siapa nama dia? Panggil nama penuh. Kalau nama dia Samsudin, panggil Samsudin. Faham? Jangan Din, bangun lah Din. Din banyak. Kan banyak lain banyak bangun juga. Kan? Din bangun. Nama dia Muhammad, jangan panggil Man Omad. Nama Aminah, jangan panggil Mina. Sebut nama penuh, baru roh tu sampai. Masuk semalik, dia kenal dengan nama dia. Dia kata ini orang nama ni yang ini, tapi panggil lain tak masuk-masuk. Yang itu yang susah nak kejut. Tak masuk-masuk, tak boleh-boleh. Ini adab untuk kita mengejut orang. Kita kembali balik kepada cerita apa yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, sebab kenapa Saidina Umar ingin hidup di dalam dunia. Yang pertama, ingin memiliki kuda yang bagus untuk berjuang untuk agama Allah. Yang kedua, untuk berqiyamul lail, rasa bertuhan dengan Allah. Yang ketiga, duduk bersama dengan orang soleh. Ini kepentingan dan rasa penting Saidina Umar duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kerana duduk bersama dengan orang soleh, rahmat turun kena bersama dengan mereka, dapat manfaat, nasihat, tutur bicara yang indah daripada kaum solihin. Yang inilah yang diminta-minta oleh orang-orang solihin. Kata Imam Syafi'i, aku bukan orang soleh, tapi aku cinta orang-orang soleh. Imam Syafi'i orang soleh, tapi rasa tawaduk, rendah diri beliau mengatakan begitu. Jadi oleh itu, dalam kehidupan kita ini harus kita berusaha menjaga sembahyang malam, jangan kita tinggalkan. Berusaha gigih, jangan kita tinggalkan. Kerana rahsia ketuhanan akan terbuka di waktu malam. Hijab kita akan terbelah, dinding kita akan hancur luluh dengan qiyamul lail di waktu malam. Yakinlah, Allah akan buka mata batin kita. Anak-anak Abi, kalau kalian istiqamah selama 40 hari 40 malam, mata batin kalian, boleh kita katakan mata batin yang ketiga akan dibuka seluas-luasnya untuk memandang segala benda yang gaib, dan kita akan nampak bagaimana rahsia-rahsia Allah akan terpancar dalam kehidupan kita. Rasa bertuhan, nikmat dalam beribadah akan kita rasa dengan sempurna dan khusyuk dalam kehidupan. Buat, cuba, usaha, lawan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu yang menjaga nikmat qiyamul lail ini sampai kita bertemu dengan Allah. Yang terakhir, 4 kelebihan Allah anugerahkan kepada orang bangun malam. Allah rakamkan 4 perkara ini di dalam surah Al-Isra juzuk 15. Masya Allah, subhanallah. Sebelum ayat itu Allah menjelaskan tentang keutamaan ataupun berkenaan kelebihan sembahyang 5 waktu. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat yang seterusnya Allah menceritakan tentang qiyamul lail. Apa dia? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah kata daripada bahagian malam hendaklah kamu mendirikan solat tahajud, kata Allah. Iaitu solat tahajud yang merupakan yang disebutkan sebagai nafilah, sembahyang sunat. Tujuannya apa? 4. Orang yang menjaga sembahyang malam ini ada 4 kelebihan. Ayat yang sebelumnya Allah menceritakan tentang sembahyang 5 waktu, tetapi Allah tidak menceritakan tentang kelebihannya. Tapi bila sembahyang tahajud, Allah datangkan 4 kelebihan. Itu kata para ulama, kalau kamu sembahyang 5 waktu khusyuk macam mana pun, kamu takkan dapat 4 kelebihan dalam solat tahajud kalau kamu tak solat tahajud. Yang pertama kata Allah, apa dia? Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga kata Allah kamu dijadikan, dibangkitkan jiwa kamu sebagai rohaniyah yang terpuji. Oleh itu
untuk membentuk jiwa ataupun syakhsiyah ataupun kepribadian Muslim yang sebenar boleh didapati dalam solat tahajud. Solat tahajud akan memecahkan batiniyah zulumat kita. Solat tahajud yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Solat tahajud yang akan menghapuskan segala kedengkian, iri hati, dendam, permusuhan, segala-galanya akan keluar. Oleh itu barang siapa yang nak merawat diri tentang permusuhan tak boleh nak keluar, putus silaturahim masih tak boleh nak sambungkan, iri hati masih lagi kekal, dendam masih lagi kekal, apa lagi penghinaan zalim pada orang lain masih lagi kekal, saya cabar kalian sembahyang solat tahajud. InsyaAllah kalian akan nampak sebuah kenikmatan secara tak langsung, dia akan keluar dengan tenang sifat-sifat yang keji dan kotor tadi. Indah pada hari itu. Sebuah kenikmatan bila Allah berikan kamu solat tahajud, kamu akan mendapatkan sukses kejayaan sepanjang hari. Orang dulu kalau tinggal solat tahajud, rasa hari itu paling sempit dalam hidup dia. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang dijamin masuk dalam syurga, betul? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 20? Ha? 10. Ngikut aja kamu yuk. 10 sahabat yang dijamin masuk dalam syurga. 4 daripada khalifah yang besar dalam Islam, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Mereka ni dah dapat jaminan tau. Nabi dah bagi garanti dah pada mereka, korang ni kata Nabi, syurga aku dah jamin korang. Namun begitu, di waktu malam tetap mereka berdiri seperti tiang. Tetap di waktu malam mereka bermunajat. Solat tahajud tetap mereka tidak tinggalkan. Ini kehebatan para sahabat. Nabi dijamin masuk syurga oleh Allah masih bengkak kaki. Masih bengkak kaki. Sampai Siti Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau indah dijamin masuk dalam syurga? Kata Nabi, iya. Tetapi fala akuna abdan syakura. Bukankah aku seorang hamba meletakkan diri aku sebagai seorang yang syukur kepada Allah? Aku bukan beribadah untuk minta sesuatu, aku bukan beribadah untuk takutkan pada sesuatu, tetapi aku beribadah tanda syukur aku sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kereta kat kita semua, betul. Allah bagi kenderaan kepada kita, Allah bagi rumah kepada kita, Allah bagi isteri, bagi anak, bagi harta, bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanda syukur kita kepada Allah apa? Nikmat yang paling besar, bangun solat tahajud. Yang ni orang tak buat. Sedikit dah dijamin masuk dalam syurga, tetap berqiyamul lail dan solat tahajud tidak pernah ditinggalkan. Di kalangan para sahabat, Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abdullah bin Ja'far kaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaya, Sayyidina Ali orang paling cerdas dalam agama, tetapi tidak pernah luput di waktu malam mereka bertahajud, bermunajat kepada Allah. Apakah kita sesibuk dengan mereka sampai kita kata tidak ada ruang, penat dan lelah? Yang ini yang kita kena timbang-timbangkan bagaimana ukuran iman kita. Sebab yang menggerakkan kekuatan untuk bangun solat tahajud, berdiri untuk bermunajat kepada Allah, ukurannya adalah iman. Bukan soal lain. Yang itu yang perlu kita kena bertatih, melangkah untuk meraih rahmat di waktu malam, iaitu solat tahajud. Rahsia ketuhanan akan terbuka besar dalam kehidupan kita. Biasa-biasakanlah. Oleh itu kalau jiwa kita sempit, membentuk jiwa kita yang terpuji untuk meninggikan martabat maqam kita di sisi Allah, ada pada solat tahajud. Yang kedua, kata Allah, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidq. Engkau bangun di waktu malam, waqul, dan kau bercakap dengan Allah, rabbi adkhilni mudkhala sidq. Allah akan mudahkan segala aktivitas kita pada hari itu. Allah akan mudahkan seluruh program aktiviti kita pada hari itu. Allah akan mudahkan.
Bisnes kamu susah. Masalah hidup kamu runsing. Masalah apa saja yang kamu alami dalam kehidupan, kamu jadikan titik perubahan, anjakan itu ada dalam solat tahajud. Itu ulama dulu kalau ada masalah keluarga, dia bangkit malam. Nampak? Dia tak mengadu pada jiran. Dia tak heboh dalam Facebook. Dia tidak berkongsi dengan jiran, tetapi dia berkongsi dengan Sang yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Dia yang datangkan masalah dan dia yang angkatkan masalah. Dia yang berikan sakit dan dia juga yang angkatkan sakit. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidq. Allah akan keluarkan, tadi Allah akan mudahkan segala urusan, dan yang ketiga Allah akan keluarkan kita daripada segala kesusahan. Allah wa akhrijni mukhraja sidq. Segala kesusahan yang bakal kita alami pada hari itu ataupun pada bila-bila masa menjadi penggerak, menjadi kunci solat tahajud itu akan menghancurkan itu semua. Allah akan menjadikan wakil kepada kita untuk selesaikan urusan masalah kita. Itu sebab kalau kita bangun solat tahajud pagi tadi, kalau hari ini kita nak buatkan urusan, Allah mudahkan urusan kita. Walaupun ada dia punya cabaran dan ujian, tapi selesai pada hari itu. Buatlah saudara, yakinlah, pandanglah sungguh-sungguh daripada hati yang dalam. InsyaAllah Allah yang Maha Qabul, Maha Ijabah, Dia akan terima kita punya permohonan kita di waktu malam itu. Yang keempat, yang terakhir, waj'al min ladunka sultanan nasira. Allah akan jadi penolong bagi kita dalam segala hal gerak hidup kita. Apa masalah? Allah akan datang, Allah akan bantu. Yang inilah yang menjadi kemenangan sejarah di dalam Islam. Kita lihat dalam peperangan Sultan Al-Fatih, dalam peperangan Salahuddin Al-Ayyubi, dalam peperangan Tentera Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan yang lain, kekuatan kemenangan itu bertunjangkan kepada solat tahajud. Tiada solat tahajud tak boleh. Ini syarat utama. Inilah ukur, tolak ukurnya hubungan seseorang itu dengan Allah. Hebat dia di waktu malam, insya-Allah kokoh, dan Allah akan bantu dalam perjuangan di siang hari. Sama ada di siang ataupun di malam hari, Allah akan tolong. Dalam peperangan Badar, jumlah umat Islam kecil, jumlah kaum kufar banyak, sehingga kaum kufar melihat puluhan ribu tentera di kalangan umat Islam yang jumlahnya adalah 313 orang, tetapi yang dia melihat ribuan orang. Macam mana orang kafir boleh melihat ribuan orang? Itu sebenarnya Allah turunkan para malaikat sebagai saksi dan sebagai penolong bagi kaum muslimin di atas kekuatan dan gerakan kunci salat tahajud mereka di waktu malam. Nampak? Jadi ini menjadi tolak ukur, bukan hanya di dalam peperangan, tetapi di dalam sebuah kehidupan yang kita akan lalui. Liku kehidupan yang penuh darah dan nanah ini, duri, maka kita akan dapati bermacam-macam beragam. Maka kita selesaikan kehidupan kita di depan dengan salat tahajud. Marah kita akan hilang, pandang rendah kita pada orang lain akan hilang. Yang datang adalah sifat-sifat terpuji. Datang masuk sifat sabar, masuk sifat tenang, masuk sifat sifat sakinah, masuk sifat merendah diri, masuk sifat syukur. Sifat-sifat itu akan tembus masuk di dalam diri kita. Masuknya sifat ini, sifat terkeji akan keluar dalam pada jiwa kita. Latihkan diri untuk bangun malam. InsyaAllah walaupun 2 rakaat, sebagus-bagusnya di pertengahan malam. Malam itu kalau dibahagi 3, ambil di pertengahannya, jangan ambil di hujung. Ambil daripada maghrib sampailah waktu itu dibagi 3, mana kurang lebih pukul 1, 2 orang tengah lena, kita bangkit salat tahajud. Allahu Akbar. Allah, penduduk langit puji kita, penduduk langit pandang kita,
penduduk langit semua merahmati dan mintakan ampunan daripada kita. Allah menanti doa daripada orang sang hamba yang berdoa kepada Allah pada ketika itu. Tidak ada halangan, tidak ada batasan. Inilah yang perlu kita kena kejar, ayah-ayah dan ibu-ibu, kerana kita akan masuk beberapa jam lagi pada fasa yang ketiga, yang di sana ada saranan daripada Nabi untuk menghidupkan malam dan juga beriktikaf. InsyaAllah kita akan dapat peroleh Lailatul Qadar. Saya nak kongsikan amalan macam mana nak dapatkan Lailatul Qadar. Ibu ayah nak amalan ini diamalkan oleh para ulama. Kalau mengikut pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tercatat dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau Ramadan itu bermula pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Malam yang mana kita buat majlis bacaan Al-Quran 30 juzuk, khatam Al-Quran. Majlis khatam Al-Quran tu sendiri dah juta rahmat, juta malaikat akan turun menyaksikan program kita. Bacaan Quran 30 juzuk tu. Belum lagi yang lain-lain, malaikat daripada penjaga keliling kita, laut dan sebagainya akan menyaksikan bersama. Tidak mustahil pada malam itu akan berlaku Lailatul Qadar pada diri kita. Lailatul Qadar dia terjadi dalam tempoh masa azan saja maghrib dia dah bermula, sampailah azannya subuh. Ada beberapa perkara yang kita kena jaga pada 10 malam yang akhir ni, bukan malam ganjil. Yang pertama, jangan tinggalkan solat maghrib berjamaah. Yang kedua, solat isyak berjamaah. Yang keempat, salat tarawih dilakukan pada malam itu. Dan yang ketiga, hidupkan malam itu dengan salat tahajud. Dan yang kelima, dapatkan semayang sunat 2 rakaat sebelum masuk subuh. Sunat subuh. Dan selain daripada itu, amalan-amalan baca Al-Quran, amalan-amalan zikir dan amalan sunat rawatib juga dijaga. Kalau kita dapat jaga amalan yang saya sebutkan tadi, sekiranya kalau Lailatul Qadar turun di saat kita melakukan ibadah yang kita lakukan tadi, insya-Allah kita akan dapat anugerah tersebut. Dalam orang yang menjaga sunnah-sunnah Rasulullah yang saya sebutkan tadi, dia dalam pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, mula yang 10 yang terakhir ni, maghrib jangan tinggal salat berjamaah. Ada yang semayang sendiri, jangan semayang berjamaah. Lepas tu habis semayang maghrib, semayang sunat. Masuk isyak, semayang sunat sebelum isyak. Semayang fardu isyak berjamaah, semayang sunat selepas isyak. Lepas tu semayang tarawih. Tak kira dah 8 rakaat ke 11 rakaat ataupun 23 rakaat, malam tu semayang sunat tarawih. Tadarus Al-Quran, bangun malam, baca Quran. InsyaAllah waktu yang kita hidupkan tadi, Allah akan anugerahkan Lailatul Qadar. Ada amalan-amalan yang dikongsikan oleh para ulama. Yang pertama, mulai malam ini baca Ya Hayyun Ya Qayyum sebanyak 100 kali sebelum subuh. Ya Hayyun Ya Qayyum. Ya Hayyun, Yun, Ya Qayyum, bukan Ya Hayyun Ya Qayyum. Faham? Kadang-kadang kita tak sebut sajalah Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum. Bukan, tu salah pula nama tu orang. Kamu kena Lailatul Qadar dapat Lailatul Qamda. Orang penuh dekat surah masjid, dia penuh dekat mall. Kenapa pula ustaz ajar Ya Hayyun Ya Qayyum? Yang kau sebut yang Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum, Lailatul Qamda lah dapat. Bagi Lailatul Qadar, Ya Hayyun Ya Qayyum 100 kali sebelum waktu subuh. Ayat ini kalau kita dapat amalkan, kebiasaannya orang semayang, orang qiyamul lail lah selalunya kalau dia buat.
Lepas habis sahur kan, pukul 5 kita bangun. Pukul 5 kita bangun, sahur, lebih kurang dalam 20 minit, ambil air semayang 2 rakaat, semayang sunat wudu, Allahu Akbar, habis semayang sunat tahajud 2 rakaat, habis duduk, ya hayyun ya qayyum, ya hayyun ya qayyum, ya hayyun ya qayyum 100 kali. Anak-anak Abi pesan, ingat, amalkan ya hayyun ya qayyum 100 kali. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh para ulama yang merupakan doa. Ini doa ini ibu-ibu dan ayah-ayah kena ikutlah. Semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atli' alif ta lam ain. Faham? Atli'. Faham? Bunyi lain macam telur bunyi. Atli'. Allahumma atli' alaina al-qadri al-azimah al-qadri fil yaqadhah wal manam. Ini kita doa ni maksudnya kita minta dengan Allah supaya Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar kepada kita, sama ada kita dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan kita tidur. Subhanallah. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sunat tarawih, lepas tu rasa letih, tidur. Sungguh nak jumpa Lailatul Qadar tu ada, tapi letih sangat, paksa kena tidur. Dengan doa ini Allah bagi insya-Allah. Ulang lagi. Ingat tak? Ingat bang? Ayah Umar ingat? Allahumma atli' alaina Lailatul Qadri al-azimatil qadri fil yaqadhah wal manam. Allahumma atli' alaina al-qadri al-azimatil qadri fil yaqadhah wal manam. Nanti kita kongsikan dalam grup, nanti amalkan, baca 7 kali selepas sembahyang witir. Ingat, insya-Allah kita akan amalkan malam ni insya-Allah di sini. Kita akan baca malam ni di sini. Mudah-mudahan saya tak lupa. Kalau saya lupa, saya minta yang jadi Bilal malam ni ingatkan Abi. Abi baca doa nak Lailatul Qadar. Saya ulang balik. Jangan tinggalkan. Ni peluang. Dengan doa kita sungguh, ya hayyun ya qayyum kita baca, dengan doa yang lain kita tambah, kita usahakan lagi. Subhanallah, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang tersebut akan dijaga oleh Allah sepanjang hidup, tidak akan diazab, akan dipelihara, dan orang itu insya-Allah tidak akan bermaksiat dan berpaling daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang dapat Lailatul Qadar macam mana? Malam itu bukan tandanya selepas Syawal, bukan tandanya waktu Syawal. Itu tanda-tanda Ramadan diterima oleh Allah. Tapi tanda di malam itu dia dapat Lailatul Qadar, kata para ulama, badan dia menggigil, kesejukan. Kerana apa? Kerana 70,000 para malaikat daripada atas turun menghampiri orang itu dan bersalaman dengan orang itu. Masya Allah. Maknanya wibawa, kegerunan malaikat yang dilihat, dia rasa kesejukan, badan dia menggigil. Tapi perkara tersebut berlaku hanya sebentar, lepas tu hilang. Tapi kalau dia menggigil setengah jam, itu sawan babi. Faham? Itu panggil ambulans, telefon bawa hospital Selayang. Confirm coronavirus ni. Dia, saya bimbang nanti kalau korang pergi itikaf mana-mana kan, jumpa dekat dia, bang, ni Lailatul Qadar ke demam panas ni bang? Tak tahulah, saya sampai sekarang tak boleh berhenti ni lagi bang. Balik bang makan Panadol. Dia sekejap saja, sebentar saja, persinggahan malaikat Allah turun pada dia, kesejukan tak boleh tahan. Allah.
kalau kita dapat bersalaman dengan para malaikat Allah, indah sangat. Indah. Kenapa kan malaikat ni datang bukan dengan rupa malaikat. Korang jangan faham datang gelap-gelap, besar, hitam. Itu hantu. Hantu apa ni? Hantu apa nama tahu lah sebut apa hantu apa. Dia bukan. Malaikat kalau bersalaman dengan kita, dia akan menyerupai manusia. Kita tengah berzikir seorang baca Quran kan? Quran, ada orang datang bersalaman dengan kita. Diam, bersalaman, sangka baik, malaikat sangka baik, malaikat. Tapi janganlah main cuba-cuba, main gurau-gurau pula. Ni suami baca malam tadi, malam ni dia baca Quran, isteri datang. Itu nak bawa pergi ke katil, rugi sejadah tu. Itu dah lain jadi. Tu memang nampak engkau bini aku kan. Memang dia lah tu. Jangan bawa gurau begini. Faham? Ni benih-benih kita tengok tadi kan. Kita keluar daripada bidik, kita tengok bini kita berdengkur tidur. Ya Allah, apa tidur macam ni, subhanallah. Anak tidur, apa semua tidur. Kita angkat takbir pun bunyi berdengkur tu ada lagi. Habis salam dia datang, tengok ada orang salam dengan kita. Confirm tu malaikat tu. Takkan berdengkur tadi tiba-tiba bangun kita pun tak perasan. Salam. Tapi malaikat dia akan menyerupai lelaki, bukan perempuan. Jangan tersalah. Tengok rambut panjang mengilai-ngilai kan, pakaian ni macam itu bukan malaikat. Itu apa, faham sendiri. Lailatul Qadar tak dapat, Lailatul Qatil kamu dapat nanti. Jadi kesejukan yang sementara yang Allah berikan kepada kamu sebagai tanda kamu peroleh Lailatul Qadar. Kalau kata ulama dah dapat Lailatul Qadar seperti itu, apa yang perlu kita kena buat? Pak Teh, angkat tangan kita berdoa. Waktu itu kalau kita dapat, angkat tangan berdoa. Okey, apa yang kita nak minta Ustaz? Minta satu je. Nabi dah ajar dah. Tak payahlah minta panjang-panjang sebab dia berlaku sekejap. Nabi dah ajar pada kita dalam bulan Ramadan kena perbanyakkan doa apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Itu dah yang paling besar dah. Kita harap redha Allah, syurga Allah, dijauhkan daripada azab neraka Allah. Yang ni dah paling bahagia sedunia akhirat dah. Tak payah nak minta yang lain. Janganlah kita perinci detail baik-baik apa semua segalanya. Lailatul Qadar nanti dia pergi macam tu, doa pun dia tak habis lagi. Sekejap je berlaku. Yang ini perkongsian daripada saya minta ayah-ayah, ibu-ibu, belajarlah sabar tahan uji. Di 10 malam yang terakhir, jauhkan kata letih. Yang ini kita akan dibisikkan. Letih kerja, letih bawa balik lewat malam. Jangan jadikan alasan ini. Sebab apa? Di malam ganjil, kebanyakan kata para ulama kita akan letih. Perasan kat situ nanti. Kita akan letih, kita akan rasa tidak bermaya, kita akan rasa macam malas nak beribadah. Di saat itu kita lawan, mencuba diri kita, counter balik. Pegang dada macam saya sebutkan tadi, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah, iblis laknatullah. Bangun solat. Bila kita berjaya lakukan begitu, insya-Allah dengan mudah. Tak payah pergi masjid kalau kamu tak berkesempatan. Tak payah pergi surau kalau kamu tak ada kesempatan. Duduk di ruang tamu bawah ataupun mana ruang bilik yang kosong, kamu angkat tangan, kamu berdoa. Bagi masa setengah jam dengan Allah. Angkat tangan, mengadu. Pasal apa yang kamu hendak? Ngadu pada Allah seluruhnya. Dalam kehidupan rumah tangga kita, apa saja, anak-anak kita, apa semua ni, kita yang susah nak berubah, minta dengan Allah. Apa sajalah, minta dengan Allah. Termasuklah wabak virus yang ada dalam negara kita ni, juga dalam dunia kita semua ni, kita minta Allah jauhkan, Allah hindarkan, Allah angkat, supaya kita dapat manfaat bersama kaum muslimin untuk kita jalankan aktivitas dakwah kita, perjuangan kita seperti biasa. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian daripada awal hinggalah saat ini, semoga insya-Allah bermanfaat untuk diri saya, diri ayah-ayah dan ibu-ibu, bersungguh-sungguh untuk hidupkan malam yang terakhir ini. Jangan rasa kesal, malas.
belajar sabar, tahan uji daripada musibah dan ujian, insya-Allah akan melahirkan sifat istiqamah dan melahirkan sifat yang wibawa untuk terus menjadi hamba Allah abdi, hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Seterusnya kita nak sebutkan beberapa program acara kita yang terdekat ini. Yang pertama sekali, program kita majlis bacaan Al-Quran 30 juzuk tahlil dan doa selamat pada malam 27 Ramadan bertepatan dengan 8 Mei, iaitu hari Sabtu depan. Program bermula daripada sembahyang asar berjamaah. Ingat saya cakap ni, sembahyang asar berjamaah. Lepas solat asar kita ada tazkirah. Kalau mak bapak ramai dah hadir pada ketika itu, saya akan bentangkan maklumat tentang hari raya. So malam kita tak perlu lagi nak buang masa membebel sampai pukul 12, pukul 1 seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Sebab saya bercakap panjang di waktu malam kerana mak bapak tak ada kerja sama di waktu siang. Datang lewatlah hari Sabtu tak kerja. Dah stop lah, berhenti anak dah nak balik waktu dah, waktu malam. Siapa tak datang sembahyang asar berjamaah, anak tak boleh pulang pada malam itu. Anak tak boleh pulang pada malam itu. Anak-anak abi kau bisik dengan bapak kau orang kejap lagi. Bah, tolonglah bah datang bah. Tak boleh balik nanti bah. Datang sembahyang asar berjamaah. Orang datang sembahyang, dia orang ajak buat baik. Lepas tu kita ada tazkirah. Saya cuba usaha untuk jemput penceramah luar datang untuk berkongsi nasihat dan juga ilmu dengan kita selepas asar hinggalah hampir masuk waktu. Sebelum masuk waktu maghrib, kita akan baca ratib haddad dengan ratib atas, lepas tu baca wirid sebelum berbuka. Ini satu. Lepas habis berbuka, kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita makan. Malam tu special makanan. Kita ada nasi biryani kambing. Kambing hidup tau, bukan kambing frozen. Kambing hidup sembelih. Oi. Batal pahala puasa. Yang itu saya request tu. Mula-mula dia nak buat frozen. Saya kata saya tak nak, saya nak yang sembelih saja. Dia kata 2 kambing yang sembelih, bakinya akan buat ayam. 350 orang punya makan. Banyak tu. Itu belum lagi yang mori. Belum lagi kita ada aiskrim kat depan tu. Oh, Masya Allah, malam tu kita ada kambing golek 3 ekor. 3 ekor kambing golek. Yang tak datang pada siang tu, kamu saya tukar jadi golek kat depan tu. Abang tukar ganti biar dia duduk kat situ. Ni malasnya orang ni. Orang cakap suruh hadir asar, dia datang waktu tarawih 8 rakaat. Tak tahu dia dah datang daripada mana. Golekkan dia bang. Kita ada kambing bakar 3 ekor, kita ada aiskrim. Aiskrim tu macam biasa beli. Kita ada 2 benda yang saya bagi tahu tujuan saya untuk dana Yaman. 2 benda yang saya tak pernah buat sebelum ini. Yang pertama, jualan aiskrim pada malam 27 Ramadan. Hasil jualan itu kita akan sumbang untuk anak-anak nak pergi ke Yaman 7 orang. Sumbangan masih belum mencukupi dan belum membanggakan kita. Yang kedua, jangan terasa hati, minuman pada malam itu juga kita akan jual. IMTAS takkan sediakan. Tujuannya untuk tabung dana anak-anak ya. Takkan 1 cup RM2 kamu nak berkira. 15 tahun kita buat program IMTAS, tak pernah kita jual air. Tapi tujuan untuk saya lakukan begini adalah tujuan murni untuk support anak-anak kita 7 orang akan pergi ke Yaman. 7 Abang Syukri beli 20 cup bagi anak-anak saya percuma lain. 20 cup kalau satu RM2 baru 40 mungkin menjadi sebab Lailatul Qadar dapat insya-Allah. Itu tujuan saya itu aja. Itu kalau jadi. Kalau tak jadi, kita bagi macam biasalah. Tapi janganlah doa malam ni, ya Allah malam ni bagi free lah. Janganlah macam tu pula. Itu tujuan saya. Saya buat jualan itu supaya mak ayah beli dan dana itu kita sumbangkan kepada tabung anak-anak Yaman yang bakal pergi pada 18 hari bulan.
Itu tak tepat, tapi dalam tarikh itulah dalam 15 ke 20. Dia akan boleh berubah bergantung tengok perubahan apa yang akan ada ke depan ini. Jadi saya minta mak ayah bantulah. Bila kita buka tabung dekat IMTAS ni, saya tengok tak membanggakan daripada support mak ayah ni. Tak membanggakan saya tengok. Kalau minggu ni 200, dia minggu depan dia akan jadi 199. Lepas tu minggu satu lagi jadi RM200. Dia main angka tu je. Dia tak jadi 1,500, 2,500, 1,800, tak jadi 4,000, dia tak jadi. Dan tak pernah terjadi benda ni. Subhanallah, saya tengok orang-orang luar yang anak-anak tidak ada di sini, sumbangan mereka kepada IMTAS ni subhanallah luar biasa. Subhanallah. Saya tak sangka pagi tadi saya ceramah, saya bawa buku 5 buku yang saya target 5,000 pun tak habislah 5,000. Sampai ramai yang tak dapat sijil. Kutipan saya dapat pagi tadi 13,000 lebih. Terkejut saya, subhanallah, ini rezeki qiyamul lail. Saya kata ni, ya Allah. Itu kalau saya ada orang kata tazkirah setiap malam, insya-Allah 300 ke 500,000 kita boleh dapat daripada dana sumbangan wakaf kita. Tapi kebanyakan masjid dan surau tidak boleh tazkirah. Tidak ada tazkirah, banyak dihentikan, mungkin bermacam-macam sebab. Jadi tadi datang seawal waktu asar, berjamaah sembahyang di sini. Dulu pernah kita buat sembahyang zuhur berjamaah tau. Daripada zuhur sampai ke asar, kita ada program mak ayah dengan anak-anak. Dia akan dengar tasmih hadis anak-anak. Kita ada hafal 40 hadis. Mak bapak tasmihkan anak-anak. Kita ada hafal doa-doa harian. Mak bapak akan dengar doa anak-anak. Mak anak-anak ni dapat ke tidak? Kita dengar. Kemudian kita ada test di depan. Anak-anak ni baca hadis, hafal tak hafal? Subhanallah. Itu antara zuhur dengan asar. Lepas asar baru kita ada ujian. Mak bapak semua tengok. Kita ada tazkirah, kita baca ratib, sembahyang maghrib, makan, lepas tu sembahyang isyak, tarawih. Lepas tarawih barulah kita adakan majlis baca Al-Quran 30 juzuk. Yang seterusnya, yang ketiga, seperti biasa saban tahun pelajar-pelajar yang kena tinggal untuk buat kebersihan pada malam itu, saya akan sebutkan namanya pada malam tersebut, dan dia akan pulang besok hari lah. Besok hari juga dia akan pulang subuh. Kalau siap awal malam tu boleh pulang pukul 12, pukul 1, pukul 2, tapi saya rasa mungkin tidak boleh selesai. Mungkin besok subuhnya, selepas sahur, lepas sembahyang subuh baru boleh balik. Yang keempat, saya pun tak tahulah kena PKP lagi ke Abang Syukri. Agak-agak berat ni kena. Kalau kena PKP macam mana, saya pun tak faham. Kalau rentas negeri dah tentu tak boleh. Kalau rentas daerah tak boleh. Kalau contoh rentas daerah tak boleh, SOP baru dikeluarkan. Macam dah faham-faham ya. Tak, ini saya tak nak boleh apa-apa. Saya pun tak boleh nak apa, sebab saya sendiri dah merancang dengan keluarga untuk berehat dengan keluarga, dengan ibu saya, dengan adik-beradik. Tapi kalau benda ni yalah tak terjadi, macam mana? Jadi kita tunggu saja announcement daripada kerajaan. Anak-anak ni sedihnya dengar. Ya Allah, tengok muka dia orang. Kau tengok muka dia orang ni. Ya Allah, apa-apa, ya Allah. Fatihi dah 25 umur, janganlah tunjuk muka macam tu. Ya Allah, malu kat adik-adik. Tapi dia kata tak apa, anak tak pulang pun tak apa, anak happy dekat sini. Syurga bagi anak, penjara dekat luar. Dia seorang, yang lain tidak. Sini penjara, luar syurga. Sekiranya kalau ada apa-apa perubahan daripada kerajaan, SOP baru dia keluar, kalau saya terpaksa akur mengambil keputusan yang perlu kita kena terima semua, kita terima, itu saja. Maksud saya, kita kena tangguhkan cuti kita. Tetap ada cuti, tapi kena tangguhkan cuti. Itu sahaja. Minta boleh pulang semuanya
Allahumma. Allah kuatnya. Boleh pulang macam biasa dan pulang seperti di sini juga seperti biasa. Itu aja. Berapa lama cuti saya akan maklumkan pada malam tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah aman dan tidak ada apa-apa musibah ujian yang terdekat dalam negara kita ini. Benda-benda yang tersebut adalah sebuah pelajaran bagi kita semua untuk mendekatkan diri dengan Allah dan untuk menghubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sahaja yang saya nak ucap pada pagi yang mulia ini. Kalau ada ibu ayah yang nak bertanya, yang tak jelas, yang tak faham, silakan bismillah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Al-Fatah ya Alim al-Jikulah. Ibu ayah yang ambil buku wakaf 4 bulan yang lalu, yang masih belum serahkan kepada IMTAS, saya mohon kalau boleh bersungguh-sungguh untuk membantu kutip, dan sebelum raya ni kita serahkan semua buku dan duit sekali. Sebab kita dah hujung-hujung dah. Baru-baru ni saya dah selesai satu ground wave, iaitu berkenaan dengan uji tanah kita sesuai nak buat bangunan ataupun tidak. Di situ ambil kos, standard kos 35,000. Yang itu IMTAS kena bayar dan kita sudah bayar separuh, dan saya akan kena transfer lagi baki itu pada hari ini ataupun besok. Dan profil itu akan dibawa kepada konsultan dan dia akan buat yang seterusnya yang berkaitan, dan kemudian diserahkan kepada kontraktor. Barulah kontraktor akan keluarkan harga detail kepada kita. Saya minta bulan Ramadan ini juga selesai. Di pertengahan bulan Syawal, kontraktor saya minta masuk di tanah untuk mulakan projek. Jadi bila kontraktor masuk mulakan projek, kalau dia minta 10% daripada harga yang dikeluarkan, masih belum mampu untuk kita bayar. Nampak tak? Jadi kalau mak ayah tak membantu IMTAS ataupun Qiudalwa bersungguh-sungguh mencari lagi, bersungguh-sungguh lagi, di siapa lagi nak bantu? Siapa lagi nak tolong? Bersama-sama lah. Saya dengan cara saya, korang buat dengan cara korang buat. InsyaAllah di hujung-hujung Ramadan ini kita doakan supaya Allah murahkan dan dapat. Kita dah naik dah kan dalam Facebook Cik Wan mohon sumbangan RM20, kita masuk dalam Facebook yang berbayar. Semalam saya bayar masuk Facebook yang berbayar 800 berapa Cik Wan? 875. RM875 dalam 7 hari. Kita keluarkan duit dekat situ, kita target berapa ribu orang? Ratus ribu lah. Ratus ribu orang kita target tu. Termasukkan dengan juga pelajar-pelajar Yaman, kita buat iklan yang berbayar. Abang Syukri dan juga yang lain, saya nak maklumkan ni di antara usaha kita bayar Facebook untuk dapatkan apa ni orang lihat kita punya iklan ini ramai dan dapat membantu kita. Dan setiap minggu saya akan buat sampai anak-anak ni pergi Yaman. Yang Qiudalwa terus saya berjalan. Alhamdulillah kita dah masukkan, tengok gambar, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya harapkanlah rezeki Allah datanglah bergolek-golek dengan IMTAS dan juga dekat Qiudalwa ini dapat membantu kita punya projek kita di sana. Saya dah tak sabar-sabar untuk hijrah kita dekat sana. Anak-anak nanti nak pulang daripada Yaman batch pertama, minta-minta dekat sana semua sudah siap dan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi saya minta yang mana yang dah ambil buku, yang belum habis 5 buku tu, tolong serahkan sekali dengan duit. Jangan serahkan buku masih ada baki. Tapi kalau boleh serahkan sekali dengan duit tu sekali. Rajinlah sekali mak ayah buat berwakaf. Nak wakaf ni setiap bulan pun boleh, tak jadi masalah. Tadi saya pergi kuliah, ustaz, kalau saya nak berwakaf setiap bulan boleh. Subhanallah. Pagi tadi beli wakaf, bukan main sekeping 2 keping, dia main buku-buku. Satu buku. Saya buat 5 buku, dah tak habis. Saya kata kalau nak akad juga boleh, tapi tak ada resit. Ustaz, ni dunia ustaz. Allah.
iman dorang tu, tengok baru qiyamul dengan saya tadi dah macam tu jadi iman dorang. Masya-Allah. Kalau saya datang 2 hari 3 hari saya tak tahu dah. Silap-silap dia kata tak perlu akad ustaz. Mana boleh tak ada akad? Mesti kena akad juga. Nampak yang ni dikatakan semangat orang. Allahu akbar. Jadi saya minta mak ayah semua terus tetap bersemangat. Kalau ada kawan-kawan yang lain, tunjukkanlah kepada kami mana jalan simpang yang mudah untuk jumpa dengan apa ni, koprak-koprak, individu yang nak bayar zakat, individu yang nak keluarkan sumbangan besar kepada mana-mana. Tunjukkan kami tu jalan kepada mereka dan insya-Allah mereka akan sumbang kepada kami dan kami akan salurkan kepada sana. Banyak yang kita akan keluarkan. Moga-moga insya-Allah ini semua bermanfaat kepada kita dan memberikan kebaikan kepada kita. Bersungguh-sungguh yang macam tadi saya sebut, akhir baki Ramadan kita akan berpisah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bangun kita bersalam.